Macam ada lagi ke tokoh politik MIC S. Sami Velu tu. Sebab dia ceritanya dah expose kan. Rasanya dia ada lagi. Masa berita saya baca, anaknya sudah file ke mahkamah untuk menguruskan harta ayah. Dan anak-anak dia bekalkan surat doktor yang mengatakan dia ni dah tak boleh berfikir cara baik dah. Sampai tahap tu. Pasal apa? Sebab rupa-rupanya ada seorang perempuan mengaku dia ni isteri nombor 2 Sami Velu. Rupanya ada poligami juga. Jadi perempuan ni mendakwa saya adalah wanita yang sah bersama dengan Sami Velu, dan dia pun file kes ke mahkamah. Saya tak tahu PKP punya hal ni kes semua berhenti. Ini contoh lah. Bagi orang bukan Islam dia boleh cabar. Kita orang Islam terhad. Sudah diputuskan begitu. Tak boleh bantah. Perenggan yang berikutnya. Faraid dan wasiat. Dengan kata lain seperti undang-undang dan equity, di mana dan saling memerlukan di antara satu sama lain. Faraid dan wasiat ni dia memerlukan antara satu sama lain. Faraid menjaga hak waris, manakala wasiat pula memberi hak dan ruang kepada pewasiat mewariskan hartanya kepada orang-orang yang bukan waris menurut Islam, seperti anak atau ibu bapa angkat, ahli keluarga bukan Islam, cucu atau ahli keluarga yang tidak mendapat bahagian dalam faraid, ataupun untuk apa-apa tujuan kebajikan. Ada orang dia bela anak angkat, anak sendiri pun ada, tapi yang penyudahnya anak angkat ni yang jaga dia, sakit pening dan sebagainya. Kalau anak angkat tuan-tuan, tak ada. Saya bagi contoh lah, anak saya nombor 3 telah diserahkan mengikut keluarga, serah kepada kakak ipar saya, doktor pakar kanak-kanak, Dr. Aisyah. Umur 4 bulan serah. Sampai ke Kanada, sambung pengajian. Dr. Aisyah duduk Kanada. Sekarang dah tingkatan 4. Sesekali dia mari rumah saya. Tuan-tuan kena tahulah. Anak ustaz berapa? 8. Tapi di rumah ada 7. Ya, satu lagi di sana. Itu keputusan keluarga. Apa-apa hal berlaku kepada Dr. Aisyah dan suami dia, saya bagi tahu dah pada anak lelaki saya ni. Kamu tak ada dalam senarai harta faraid. Saya bagi tahu. Sebab tu saya cerita dengan tuan-tuan. Jangan besok dia besar kepala. Dia duduk rumah besar, dia anak seorang, dia ingat dia semua. Tak. Apa-apa hal berlaku kepada 2 ibu ayah angkat dia, harta faraid itu tak ada pada dia, semuanya kepada yang disenaraikan. Sama ada suami atau isteri. Namun begitu, itu sebab dalam kitab ni kata apa? Kenapa perlu wasiat? Ada ruang untuk orang yang bakal meninggalkan harta itu mewasiatkan sebagai hartanya kepada orang yang macam inilah, anak angkat, bapa angkat, mak angkat. Tonton baca berita tak? 3 orang budak Melayu ni dijaga oleh satu orang Cina ni. Saya menitik air mata baca tahu. Keluar dalam viral dah 3 tahun, 4 tahun sudah lah. Tapi cerita ni boleh jadi contoh bila-bila. Sampai bila-bila kita guna contoh ni. Budak-budak Melayu ni dah besar-besar pergi ziarah satu Cina perempuan, peluk, cium. Rupa-rupanya Cina ni, Cina Sarawak. Budak 3 orang ni budak yang dikutip daripada buangan orang-orang, anak buangan. Bila dia tengok anak buangan ni, anak Melayu Islam, dia kutip, dia jaga, dia bagi pendidikan Islam. Dia tak ajar agama Buddha yang dia ada. Hebat tuan-tuan jenis manusia macam ni. Dia tak masuk Islam. Jadi budak-budak ni tumbuh sebagai budak Islam. 3 orang. Patutlah budak-budak ni datang jumpa mak angkat dia yang jaga dia sampai dia boleh berdikari. Hebat. Jadi budak-budak ni besok dia ada harta, sudah pasti dia teringat dengan mak angkat dia. Jadi inilah satu benda yang Allah nak tunjuk pada kita tuan-tuan. Soal hidayah ni Allah punya.
Hidayah milik Allah. Macam mana dia boleh jaga 3 orang budak Melayu ni dengan pendidikan agama, dia pun dia tahu makanan pun asing, tak mau bagi makanan yang dia haramkan. Budak tu tumbuh jadi orang Islam. Ini benda yang sungguh unik ditunjukkan oleh Allah SWT kepada kita. Hidayah milik Allah. Jagalah baik-baik nikmat Islam dan iman. Kembali dalam tajuk perbincangan kita ni, kalau ada kes-kes begini, inilah dia kepentingan wasiat. Pewaris boleh putuskan sebahagian hartanya kepada kumpulan yang bukan penerima harta faraid. Itu kehebatan wasiat itu. Faraid adalah undang-undang pewarisan Islam yang menetapkan bahagian yang khusus untuk waris-waris tertentu dan bukannya menentukan bentuk pembahagian. Ramai orang Islam yang salah faham tentang konsep faraid serta tidak memahami peranan bersama di antara faraid dan wasiat di dalam Islam. Seseorang yang meninggal dunia serta meninggalkan segala harta untuk dibahagikan menurut faraid, muka surat 709, mungkin tidak menyedari bahawa tindakannya itu mungkin boleh menyebabkan kesan tidak baik dari segi ekonomi. Sebagai contoh, seseorang yang meninggal dunia tanpa wasiat meninggalkan waris seorang isteri, 5 orang anak perempuan dan seorang abang serta meninggalkan aset hanya sebuah rumah dan sebuah kereta. Faraid akan menetapkan bahagian yang diperolehi oleh setiap orang waris. Untuk mendapat kepentingan keuntungan daripada pewarisan harta faraid, mereka tersebut, harta tersebut mestilah dijual sebelum keuntungan hasil jualan tersebut boleh dibahagikan secara wajar menurut faraid. Walau bagaimanapun, setiap beneficiari, orang yang mendapat harta faraid itu, mesti bersetuju agar aset tersebut dijual, dan sekiranya salah seorang daripada mereka tidak bersetuju, harta tersebut akan ditinggalkan terbiar tanpa kesudahan. Jadi tuan-tuan, ini contoh. Kalau harta tu berhenti di situ, urus sama-sama, berkembang lagi. Perniagaan sebagai contoh. Jadi ekonomi akan berkembang. Tapi kalau nak merebut benda yang kecil, akhirnya terpaksa jual saham perniagaan sebagai contoh. Jual saham perniagaan, dapatlah sikit, 200-300 ribu, 400 ribu seorang. Perniagaan stop. Jadi ekonomi Islam tak cantik. Itu penting wasiat. Ya, jadi dalam bab rumah ni, Dr. Ashraf Mat Jibril dia bagi tahu, ingat, harta pusaka kita, contoh kalau tinggal rumah tu, kalau ada seorang tak setuju untuk dijual, maka inilah jawapan dia. Tak ada kesudahan. Kedua itu saya ingatkan diri saya, anak-anak saya, tuan-tuan pun begitu jugalah. Pakailah elok-elok, buatlah yang terbaik. Buat terbaik. Anak-anak kena nasihatkan selalu. Buat keputusan terbaik. Pakai elok-elok adik-beradik. Perenggannya berikutnya. Keadaan ini akan berbeza jika si mati telah meninggalkan wasiat. Dia masih boleh menetapkan wasiatnya untuk membahagi-bahagikan aset-asetnya menurut faraid. Dan pada masa yang sama dalam wasiatnya, dia memberi kuasa kepada wasi untuk bertindak menggunakan budi bicara yang luas untuk menjual aset tersebut tanpa perlu mendapat persetujuan daripada beneficiary. Daripada hasil jualan tersebut, panggil harta pusaka boleh dibahagikan tanpa bertanggung. Jadi satu kes yang lain, ayah dah tahu dah. Ada satu anak ni memang keras kepala dah. Jadi ayah boleh baca. Dia bincang dengan bini dia, kalau besok kita mati, pakat bergaduh mereka ni, kesudahannya kita pun baca malam ni, rumah ni seorang tak mau jual, habis. Jadi ayah buat keputusan. Masa hidup. Ayah kata apa? Besok aku mati, aku tahu dah. Hampa ni belum tentu, dia kata. Depan aku elok lah. Jadi rumah ni kalau aku mati, hampa tak mau pakai elok-elok, jual. Duit bagi sama rata. Ayah buat keputusan, tulis wasiat. Bila ayah dia meninggal, adik-beradik kata, sayang rumah ayah. Kita tahu ayah beli rumah ni bukannya senang. Pakat elok-elok. Siapa nak wariskan? Kalau boleh pakat, ayah dia kata masa hidup. Tapi hampa kalau nak bergaduh pasal sebiji rumah ni, jual. Ini kata penting wasiat. Jadi tuan-tuan yang rahmati sekalian,
Nampak ringan tuan-tuan, tapi ingatlah, saya tengok bab-bab macam inilah orang Melayu putus persaudaraan dia. Saya tak percaya pepatah yang mengatakan air dicincang takkan putus, tu tak boleh pakai. Untuk jawab periksa bolehlah. Mana boleh adik-beradik putus? Saya tengok sendiri. Meninggal tak mari. Meninggal. Apalah salahnya datang? Kita berhenti di muka surat 709. Kalau tak kenangkan SOP, kita terus ya. Tapi kita patuh SOP.